saya kira antara video pertama yang dipublish oleh MS Studio pada 2018 yang saya hantar, video pertama saya hantar pada ML kena reject, tak keluar pun. Video kedua yang saya hantar baru diterima, dan video tu yang pertama disiarkan lah. Video tu tentang syarikat pekerjaan, ada ke tak ada. Dan saya dah mention dalam video tu, pada 2017 ke 16, ada Karnival Kejaya dibuat di Kedah. Dan pemohon, siapa nak apply kerja, kena beli borang RM10. Satu syarikat, nak apply satu, bayar RM10. Nak apply dua, bayar RM20, dua borang. Memang confirm scam kau-kaunya. Dan itu dah kali pertama yang berlaku dekat Malaysia, dan memang ramai gila kena. Alright, bersusah payah datang daripada jauh sebab ingat ada kerja, janji ada kerja sebagainya, beratur bagai, kena beli borang. So, benda tu menunjukkan sangat ramai tak tahu macam mana scam ni berfungsi, ciri-ciri dia, tanda-tanda dia. Right. Okay, so kita ada lagi 2 minit untuk kita nantikan rakan-rakan lain untuk join bersama-sama. Tuan-tuan, kalau ada yang nak kongsi pengalaman, bolehlah request terus. Okay. Alright. Untuk benda ni, tuan-tuan, saya sendiri secara peribadi tidak bertemu dengan syarikat scam. Tak pernah lagi syarikat scam offer kerja dan sebagainya. Tak pernah lagi. Tapi benda-benda yang saya dapat ni, tuan-tuan Cik Pan, hasil daripada orang yang saya bantu dan alumni program. Mereka rujuk, tuan, program macam ni, offer kerja macam ni, tuan, offer macam ni. Okay, saya pun bagi argue sikit, cuba tanya begini. So, dia pun bagi balik jawapan balas macam ni. Dia pun tunjuk contoh email, ini scam ni, kita ada tanda-tanda scam. Alright. So, kita boleh kenal pasti sebenarnya. Right. Oh, ada seorang request. Baik, mari kita tengok. Baik. Okay, jap saya nak approve jadi. Okay, Cun. Add a speaker, saya kuat. Baik, untuk permulaan ini saya kongsikan ada ada berapa ciri-ciri scammer yang saya nak kongsi malam ni. Ada 5 ciri-ciri scammer. Syarikat-syarikat scam ataupun modus operandi scam. Right? Nanti kalau ada yang ada pengalaman yang sama ataupun ada nak tambah, silakan. Sangat dialu-alukan untuk kita kongsi pada semua. Ini pun kena careful jugalah supaya anda tak tertipu. Scam kadang-kadang tak banyak pun. Bawah 100 je kadang-kadang dia scam. Tapi sekarang banyak modus operandi yang menyebabkan kalau tak biasa, anda akan rasa logik juga kan. Ataupun okey, boleh claim balik duit contoh. Ataupun mereka akan curi identiti anda. Mereka curi info-info yang private confidential. Pun berlaku sekarang. So we just need to be very careful, hati-hati, dan macam mana nak baca sign-sign dia. Dia bukanlah macam saya sebut, ada sign ni confirm scammer. Tak. Biasanya ada satu, kita ragu-ragu dah, ada 2, ada 3. Kalau sampai ada 2, 3 tanda-tanda tu, faham lah tu. Alright. Baik. Kita sudah 95 minit. Mari kita teruskan, tuan-tuan Cik Puan. Okay. Selamat datang sekali lagi. Saya alu-alukan kepada semua. Harap-harap MySpace pula apa? Space Twitter. Malam ini tak buat hal lah macam semalam. Semalam sampai 3 kali kena start balik kan. Okay. Alright. Ciri-ciri syarikat scam, tuan-tuan. Dalam saya sebut tadi, di mana ada demand, di situ akan ada scammer. Right. Kita tak boleh nak kata, contoh LinkedIn. LinkedIn ada scam. Dekat Mudah ada scam. Dekat Jobstreet pun ada scam. So kita tak boleh nak cakap every platform itu confirm clean. Tak, susah. Dekat Facebook pun ada scammer kan. So dia di mana-mana ada. It totally depend on us untuk berhati-hati. Namun kita ada beberapa ciri dan perangai pattern scam ni yang boleh kita baca. Senang aja. Okay, let's go to the first one. Yang pertama, tuan-tuan Cik Puan, biasanya scammer ni anda cari info mereka dalam internet tak jumpa, ataupun website tak ada, website cikai sangat, ataupun website tu macam ini macam syarikat buat sendiri, website murahan buat sendiri je kan, macam tak serius pun. Saya pernah jumpa satu syarikat scammer pasal oil and gas overseas. Bila ada alumni yang tanya lah, bila saya google sendiri, apa yang berlaku, tuan-tuan Cik Puan, adalah syarikat tu syarikat family, ada 7 orang adik-beradik, sekali dengan anak dia yang masih lagi belajar pun jadi board of director. Macam pelik gila kan. So totally nampak sangat scammer. Alright, so info bila anda cari tak jumpa dekat social media, tak jumpa dekat website lah yang paling mudah.
Website pula ada first page je. Bila klik info, keluar first page. Bila klik contact, keluar first page. Alright. And then kalau anda perasan di situ, syarikat-syarikat yang scam, dia tidak ada domain sendiri. Apa maksud domain sendiri? Bila kita guna email, kita akan jadi contoh nickakmal@gmail.com kan. Tapi at Gmail tu kita boleh beli. Domain dia per tahun berapa puluh ringgit macam tu lah. Saya tak sure. Bagi mereka yang tahu, anda boleh kongsi lepas ni. Domain tu boleh beli, murah je, tak mahal pun. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan Cik Puan, mereka akan guna Gmail @gmail.com juga. Right, itu ciri-ciri awal lah. Namun perlu hati-hati. Tak semestinya dia scammer, boleh jadi dia syarikat kecil. Syarikat baru nak bertatih 3 orang staff, nak cari staff yang keempat contoh. Dia pun guna gmail.com juga. Tapi ini saya sebut sebagai ciri-ciri lah. Kalau ada ni kena hati-hati, kena careful, buat extra research sikit. Okay, so dia tak ada domain sendiri. Alright. Kemudian tuan-tuan Cik Puan, itu yang pertama. Simple je. Anda tak jumpa info tak lengkap, info macam peliknya website syarikat ni ataupun cikai sangat website syarikat, murahan betul. Kan, bayar 70 juta tapi hang, contoh. Okay. Yang kedua tuan-tuan Cik Puan, ciri-ciri dia adalah too good to be true. Apa benda too good to be true ni? Iaitu biasanya dari segi gaji lah. Apa maksud dari segi gaji? Gaji fresh grad kalau tengok average mungkin 18 paling rendah, paling tinggi 32 ataupun 35, bergantung pada industri lah. Itu saya ambil range yang paling besar lah. Various industry. So tiba-tiba dia offer gaji 5,000 untuk fresh grad. Tengok job scope, simpelnya job scope aku boleh buat Too good to be true. Istilah too good to be true ni adalah boleh dipakai guna di mana-mana platform. Contoh investment, too good to be true. Setiap bulan boleh bagi return, kita invest 500, dapat balik return 200 setiap bulan. 300, 400, dapat 100%, 500. Too good to be true. Scam lah tu. Saya pinjam ayat Afia Makrawi, dia ni bahagian financial lah. Kalau too good to be true, angkat kaki, lari cepat-cepat. Itu investment, tetapi konsep lebih kurang sama. Too good to be true ni memang kena double check. Double, triple, tetris check lah tuan-tuan Cik Puan. Okay. So, kerja simple, gaji tinggi, kemudian apa yang ditulis rupa-rupanya begini antara contoh too good to be true. Dia tulis nama, ini berlaku dekat Petaling Jaya, ada seorang student yang saya sendiri, dia pergi dia dapat iklan kerja lah. Job scope simple pertama, tapi gaji okey. Quite sangat okey. Alright. Kemudian yang menarik lagi, gaji 2,200. Tetapi yang menarik lagi, ada allowance masalahnya. Ada allowance commission yang boleh mencecah sampai 3,000, 5,000. Kita macam, besarnya allowance. Kerja apa ni? Kan? Bila pergi interview, rupa-rupanya baru tahu tuan-tuan Cik Puan. Rupa-rupanya jadi agent insurans. Tapi bila dalam iklan kerja, dia tak bagi tahu sebagai insurans, dia bagi nama yang dia rebrand nama nampak cantik sikit lah. Sales Ninja ke apa ke, tak kisahlah. But ini pun kata macam misleading lah, info misleading. Right? So please be careful. Right? Memang kita nak gaji yang okey, yang elok, tapi bila tu macam ada allowance lagi. Gaji masuk bukan oil and gas pun. Biasa je kan. Okay. So memang kena sentiasa research, dapatkan butiran. Kalau tak ada butiran, itu biasanya anda kena hati-hatilah. Contoh ramai orang tanya, tuan, kalau dia tak ada iklan kerja dia simple je. Itu dah first warning dah. Maka kita tak boleh nak chop label dia, kita akan call dia. Itu tindakan yang saya akan minta. Call terus HR. Tanya terus, boleh tak dapat butiran job scope pekerjaan. Kalau dia tak bagi butiran, tuan-tuan, macam mana kita nak tahu kita boleh perform kerja tu? Pertama. Yang kedua, macam mana kita nak tahu kita enjoy kerja tu kena dengan minat kita, kena dengan bidang kita boleh expand skill kita. Itu basic nak tahu info ataupun kita sebut sebagai iklan kerja, job ads. Nak tahu requirement, responsibility, portfolio sebagainya. So kalau dia tak boleh bekalkan benda basic tu, tak perlu cakap scam. Kita sendiri pun macam, so ni kerja apa sebenarnya ni? Aku nak develop diri aku, boleh develop tak platform ni? Itu pun dah jadi muskil. Okay. Alright, so yang pertama tadi adalah tak jumpa info cara internet, email pengguna Gmail sendiri. Kedua adalah too good to be true ni, gaji tinggi ataupun dengan banyak allowance ke macam-macam. Ini dapat, itu dapat. Okay. Dengan izin, ini kisah yang agak terpencil tapi pernah berlaku juga. Maaf saya kongsi di sini, tapi ini case study yang saya pernah dapat sendirilah. Kerja PA, gaji masuk, kerja sekian-sekian, job folio adalah kena follow bos sekian-sekian. Tapi jawatan terbuka untuk perempuan je. Rupa-rupanya, maaf saya sebut, jadi PA bos sebenarnya lebih
memang jadi PA betul lah, PA dalam inverted comma. Alright, memang PA yang sangat mesra betul lah, itu istilah dia. So itu pun ada. Alright, so please be careful. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan Cik Puan adalah ini yang paling confirm berlaku ataupun yang paling common, iaitu banyak typo, tak cukup info, tak kemas, berterabur. Sama ada dalam iklan kerja, lebih-lebih lagi dalam email yang mereka bagi. Mereka bagi email kan, offer kerja sebagainya. Typo bersepah. Grammatical error banyak. Kemudian apa? Dalam email tu, yang menarik lagi tahu tak apa? Hujung sekali email, kalau syarikat, macam saya sendiri, siapa yang berurusan dengan saya secara peribadi, secara profesional pun, kita ada digital signature. Kalau guna apa email Gmail, kita boleh buat digital signature. Keluar logo syarikat, nama syarikat, address syarikat, kontak syarikat. So kita boleh tahu di jawatan dia, oh kita cakap siapa? Oh pegawai HR, oh senior HR. Oh rupanya head of department. Kita tahu jawatan dia. Tapi dengan scammer, tak ada poin-poin tu. Tak ada butiran. Ni nak kontak apa? Siapa dia ni? Dia letak nama, apa tu, jawatan pun jawatan saja, tak ada kontak. Tak ada nama syarikat yang betul. Biasanya dia akan lengkap. Contoh, kalau tuan boleh try email saya akan balas. Apa yang keluar? Nama syarikat, nama saya, nama jawatan, address syarikat, nombor telefon syarikat, nombor fax, keluar semua bawah tu. So itu digital signature standard apabila mana-mana masuk syarikat, kita akan jadikan dia apa? Sebagai masuk je orientation, okay, set up you punya digital signature. Sebab you deal dengan klien, you deal dengan ni, you deal dengan ni, you deal dengan orang luar. Sama-sama antara jabatan pun kita set up benda tu. So itu antara perkara yang ketiga yang kena hati-hati. Dia ada banyak typo, tak kemas, dan email tu tak ada info syarikat, digital signature tu tak ada. Okay. Untuk typo ni tuan-tuan, kenapa kita nak kata bodoh sangat ke orang scammer ni sampai tak reti typo? Sebenarnya tuan-tuan, dia sengaja dibuat. Kenapa? Dia nak tapis mangsa. Itu fungsi typo. Kenapa? Begini. Kalau kita sebagai orang yang profesional, cukup bijak, kita nampak typo, kita akan cakap syarikat ni teruk tak nak apply. Betul tak? Tetapi bagi orang yang tak perasan typo, tak perasan, macam tak kisahlah. Orang yang perangai macam ni yang jadi sasaran dia. Sebab itu typo grammatical error ni sengaja dibuat dalam email oleh scammer, iklan kerja ke apa-apa dokumen dari mereka, nak tapis mangsa yang mudah ditipu. Right, faham Benda tu sengaja dibuat typo. For the purpose of nak filter mangsa-mangsa yang boleh ditipu, berpotensi tinggi untuk ditipu. Kalau nak tipu orang bijak, tak jadi lah. Silap gaya kena rekod dia sendiri kena tipu kan. Saya nak jual insurans mati, tak cik, saya tak perlu, saya kebal contoh kan. Kena main balik kan. Saya pun sedang terapun ni cakap dengan cik ni. Alright. So itu, kalau siapa pernah dengar perbualan audio tu kan. So itu ciri-ciri awal dia. Right. So poin ketiga tuan-tuan. Poin keempat adalah vague job requirement ataupun job requirement saya sebut tadi terlampau simple, ataupun bila kita call ini yang best. Dah lah simple. Macam semua orang boleh apply. Alright. Terlalu basic, tak perlu belajar degree diploma lah nak buat kerja ni, simple sangat. Kemudian bila kita apply, dia tak mampu nak explain job scope tu macam mana. Macam berdalih-dalih, banyak excuse. Nanti you datang dulu interview, nanti kita explain. Datang dulu interview, kita explain. Berdalih macam tu, itu warning warning. Memang sign-sign dia dah. Okay, alright. Baik, itu keempat. Yang kelima, yang terakhir tuan-tuan, laju sikit malam ni sebab tak banyak, simple je topik ni. Dia finally dia punya ultimate tuan-tuan adalah dia akan minta advance duit. Alasan untuk advance duit tuan-tuan sangat banyak. Contoh, processing fee. Contoh, management fee. Contoh untuk post surat offer letter sebagainya. Nanti dia kata boleh nanti kerja first day report, lapor diri, boleh claim balik, tak ada risau, 100% boleh claim balik. Ini sebagai untuk processing fee je. Ataupun dia cakap deposit commitment, ataupun dia cakap ini kalau you datang interview, kita akan return waktu interview. Kita nak pastikan you datang interview je. Itu memang confirm scammer. Dia punya ultimate adalah dia akan minta duit untuk advance dulu. Sebagai pemburu kerja tuan-tuan, dia punya guideline, alhamdulillah, dia memang totally red line dia jangan cross adalah jangan minta duit. Kalau syarikat tu minta duit je, confirm scammer. Boleh jadi teknik terbaru tuan-tuan dia cakap apa? Yang saya perasan adalah dia minta duit untuk nanti you akan pergi training. So you datang lapor diri dulu, you kerja, hari pertama tu akan ada training, lepas training tu nanti kita claim balik untuk you dapatkan duit. Itu pun alasan yang terbaru. Yang terbaru lagi ada, jap saya buka nota jap.
Yang terbaru lagi, okey, dia cakap apa? Kena beli software. Nanti you kena install software ni, kena berbayar lah. Nanti you bayar transfer ke sini untuk beli software. Nanti kita sahkan hantar software untuk you guna untuk kerja nanti. Itu pula cara terbaru. Tapi keyword dia tuan-tuan adalah dia minta anda advance duit. Alright? So alasan boleh datang pelbagai. Contoh tuan-tuan kalau syarikat mereka nak guna software ke apa sebagainya, biasanya syarikat akan provide. Contoh syarikat saya yang tak ada besar pun, dalam 13-15 orang je. Kita nak guna apa, design Photoshop ke Illustrator ke edit video ke, kita akan beli yang ori. Microsoft pun kita beli ori, walaupun kita tak renew lah. Ada komputer renew, ada komputer tak renew kan, tapi kita beli yang ori sebab dia ada feature-feature dan sebagainya lah. Nanti kalau kena check sakit lah kalau guna yang pirated. So bahkan laptop pun kita bagi, gadget kita bagi untuk orang yang memerlukan, untuk jawatan yang memerlukan. Contoh ada apply design, so dia kata nanti transfer duit, kita bagi software sebagainya yang ori. Jangan. Okay, itu biasanya di bawah tanggungjawab syarikat. Biasanya syarikat akan bantu sediakan. Jarang, bukan jarang, hampir tak ada lah syarikat minta duit. Alright. So dia punya red line dia, tuan-tuan cik puan, adalah mereka akan minta advance duit dengan pelbagai alasan. Sama ada refund balik ke, bagi balik ke, komitmen ke, nope. Itulah tanda dia. Sebagai pemburu kerja, anda tidak perlu beri duit langsung pada syarikat. Yang anda perlu keluar duit hanyalah duit makan anda sendiri, duit transport nak pergi bayar dekat. Itu je. Tidak ada duit masuk ke syarikat pun. Alright? Dan kadang-kadang bayaran tu tuan-tuan bukan direct pada syarikat, dia bayar kepada third party pun kadang-kadang. Right? So itulah situasi-situasi semasa yang saya kongsikan secara ringkas yang anda boleh detect terus. 1, 2, 3, 4, 5 ni tuan-tuan adalah ciri-ciri scammer. Namun ciri-ciri satu, saya repeat balik ciri satu, tak jumpa info secara internet, website, kalau jumpa pun website tak ada, website cikai, ataupun dia guna email, email tu pula tak ada domain ataupun guna Gmail je. Namun poin pertama ni tuan-tuan, hati-hati, syarikat kecil baru nak start pun guna Gmail juga. Okay. Yang kedua, too good to be true, gaji tinggi, allow masuk, baik punya. Kan? So dia boleh rebrand nama jawatan masing-masing. So jawatan pelik-pelik, unik-unik. Yang antara yang too good to be true juga adalah kerja sebagai ejen insurans tapi dia rebrand nama lain. Dia tak bagi tahu jujur. Bila pergi interview baru tahu apa yang berlaku sebenarnya. Alright. Yang ketiga tuan-tuan adalah typo yang tak kemas, banyak sangat grammar. Kenapa dalam iklan ke dalam email dia ke? Kenapa? Sebab itu memang proses cara dia nak tapis mangsa. Mangsa yang tak peduli, yang tak ambil berat benda ni, tak peka, itulah mangsa sesuai untuk ditipu. Okay. Yang keempat tuan-tuan adalah job requirement tak jelas, vague ataupun lompong, simple. Bila kita call dia tunda-tunda, berdalih, bagi alasan, datang dulu interview dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, ciri-ciri syarikat scam, ultimately mereka akan minta duit. Saya tambah lagi satu lah yang terbaru, iaitu mereka minta data-data personal, data kredit ke sebagainya lah. Anything personal. Sebab itu IC pun tuan-tuan untuk safety, biasanya kita palang IC. Kalau ada penganjur contoh minta saya jadi penceramah, minta nombor IC sebagainya untuk proses payment ke apa, IC saya sendiri tu saya palang untuk kegunaan contoh UKM, untuk kegunaan syarikat ABC Sdn Bhd, saya palang terus IC tu supaya tak boleh diguna pada tempat lain. Palang pula mesti bertindih dengan IC tapi jangan halang pada bahagian chip. Nah, itu petua-petua palang IC lah. Alright? Dan kalau kita bagi salinan IC kita pada syarikat pun sepatutnya kerani ataupun pegawai tersebut dia akan palang depan kita ni IC dia pun palang zap untuk kegunaan sekian dia chop ke sebagainya. So palang tu biasanya akan tindih gambar IC kita. Alright, so itu adalah cara yang betul sebab sekarang scam ni dia nombor satu dia akan ambil duit, dia akan cuba scam duit. Yang kedua sekarang ni adalah data peribadi lah. Alright. Wallahu alam tuan-tuan, itu saja ringkas saja perkongsian saya malam ini. Saya percaya ada banyak tuan-tuan cik puan yang cari kerja aktif 100-200 confirm jumpa scam 1, 2, 3 betul ni. Alright. So kita ada 2 speaker hari ni yang nak berkongsi. Mari kita mulakan dengan cik puan, saya tak pasti, ada dash je nama cik puan, gambar pokok purple. Yeah, hi, it's me lah. Silakan cik puan kalau ada sebarang perkongsian. Ada cik puan, silakan yang hi, it's me lah, yang ada dash sahaja namanya, saya tak pasti. Boleh kongsikan?
that interview Advertisement. punya advertisement. So maknanya gerak hati saya tu apa ni it is mean something lah, sebab Betul. it couldn't be that kalau just what I'm telling you guys, if it's too good to be true, sometimes it is too good to be true. So kita kena tahulah kadang-kadang kita eager nak cari kerja ataupun make a jump that will earn us a lot of salary, tapi kita kena tengok juga situasi and jangan terlalu percaya sangat kalau kita beritahu this way, kalau kita ambil job ni kita akan dapat ini perks dia macam ni. Sebab kadang-kadang settle lah, macam rasa macam tak, kalau rasa tak betul tu memang tak betul lah sebenarnya. Itu je lah. Alright. Terima kasih Cik Pamin. Itu pengalaman peribadi sendiri. Which is terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Cik Pamin sudi berkongsi. So we have a good case study. Cik Pamin sendiri pun macam yang saya bagikan 5 guideline tu berlakulah. Vague information tak lengkap, Google tak jumpa, website pun cikai, bila klik sini patah bala web utama, klik pula profile, web utama, klik pada directory, web utama, macam tu je. Dan juga bila minta clarification, biasanya dia akan datang dengan alasan ataupun jawapan-jawapan yang too generic lah. Alright. Anyway, too good to be true tu memang sentiasa berlaku. Kalau tawaran tidak menggiurkan kan, kita panggil tidak atraktif ataupun tidak compelling, takkan orang nak kan. So tawaran dia mestilah menggiurkan. Alright. Baik, terima kasih Cik Pamin. Alhamdulillah mengesahkan apa yang kita kongsikan. So daripada pengalaman Cik Pamin tadi lebih kurang 3 ke 4 poin sudah ada pada kerja tersebut. So most probably memang scam lah tu. Baik tuan-tuan Cik Pan, jika ada sebarang pertanyaan ataupun perkongsian sangat dialu-alukan. Saya terima banyak persoalan dekat inbox saya ni, ramai yang bagi tahu tak dapat join Twitter Space malam ni. Saya pun tak pasti kenapa. Dah apply 3 kali tak masuk-masuk. Tu saya minta maaf lah. Alright. So kalau ada sebarang pertanyaan boleh silakan. Ataupun ada request untuk berkongsi. Itu sangat bagus. Right. Nampaknya tak ada. Kalau tak ada, kita selesai di sini lah. Alright. Kita lepak-lepak dulu Cik Pan. Mungkin ada yang nak bertanya sebab ramai saya dapat request juga bagi mereka yang segan untuk bercakap, mereka lebih prefer message. Jadi saya nantikan sekejap mention dalam message ya. Alright. If you have anything to ask ataupun nak kongsi, boleh mention, boleh request untuk join ataupun boleh PM direct masuk ke inbox saya lah. Alright. For now, I have received inquiry berkaitan kenapa tak dapat join, itu je. Untuk soalan dan perkongsian belum ada. So kiranya kalau tak ada yang nak kongsi ni, saya assume mungkin tuan-tuan Cik Pan tak bertemu lagi. Have never come across any scam company. Tak terkena lagi lah. So Alhamdulillah bagi yang tak terkena. So today should be a precaution. Maklumat awal untuk anda berhati-hati. Alright. Okay. If not, setakat ni saya belum terima sebarang request untuk Cik Pan. Tiada request dalam saya punya senarai. Okay. Alright. Jika tak ada tuan-tuan, maka saya mohon izin untuk kita tamat awal lah. Setengah jam je ini, laju sikit. Topik simple tapi penting juga untuk tahu. Now, insyaAllah esok kita bincangkan, saya bagi teaser tu lah untuk esok . Esok kita bincangkan topik, adakah nak jump company ataupun nak stay loyal? Dia datang dari segi kenaikan gaji ataupun benefit ke, which one better? Nak stay ke untuk satu tempoh yang lama, sebab ada orang kata the longer you stay shows that you are loyal and then you are going to be rewarded handsomely. Or jumping company menyebabkan increment gaji itu sangat laju and you going to have above average income compared to your peers ataupun colleague
with the same age, with the same title, contoh. So ini kita bincangkan esok insyaAllah. Dan sama juga saya akan alu-alukan tuan-tuan cik puan untuk join CareerCube community, which is community untuk berkongsi pendapat, pengalaman dan bertanya soalan, diskusi ilmiah sahaja, tak ada promote apa-apa. Alright, jangan promote produk, jangan promote servis, jangan promote kerja kosong. It's not the platform. That community is dedicated for us to convey perbincangan ilmiah. Okay. Baik, itu saja topik kita malam ni tuan-tuan cik puan. Saya recap lagi sekali 5 poin kalau syarikat tersebut adalah scam. Yang pertama, carian dekat internet Google tak jumpa ataupun jumpa website cikai, klik sini jumpa website yang sama je ataupun page yang sama je, tak ada info pun. Alright, wujud pun sekadar wujud. Itu yang pertama. Tambahan adalah kalau mereka ada email mereka guna domain Gmail je. Baik. Yang kedua adalah too good to be true. Kenapa too good to be true? Itulah cara mereka tarik perhatian, dan too good to be true ni biasanya datang dengan gaji, allowance banyak. Walaupun untuk fresh grad, sampai kalau kira nak sampai 5,000 dapat ni fresh grad. Okay, so itu too good to be true. Be careful. Bukan kata cop dia scam terus, just be careful. Kalau ada 2-3 ciri tu, lari jauh-jauh. Okay. Yang ketiga tuan-tuan cik puan adalah dalam iklan kerja email mereka banyak typo yang disengajakan, grammatical error disengajakan, tanda baca, koma, noktah, tanda seru dan sebagainya yang disengajakan untuk tapis mangsa. Kenapa? Siapa yang tak peduli, tidak peka, tidak cakna, itulah mangsa yang senang ditipu. Alright, so if you can observe especially in their email, dia banyak sangat typo-typo ni, tak professional. Dan juga dalam email mereka tidak ada digital signature. Alright, apa maksud digital signature? Pada hujung tu ada nama syarikat, ada address syarikat, ada contact info, ada jawatan orang yang hantar biasanya. Contoh saya sendiri dengan izin, nama TrainingCube International ataupun CareerCube, trainer ataupun head of department, and then ada alamat syarikat, ada nombor fax, ada nombor telefon, office, ada nombor telefon saya. So you can get my information, boleh Google, boleh cari, boleh jumpa pun, everything. Alright. And then yang keempat adalah info yang terlalu simple, vague information berkaitan job requirement ataupun job responsibility. Bahkan kita tengok, simplenya semua orang layak ni. Kan? Alright, dan bila kita call dia pula, dia pun tak boleh nak explain. Ataupun dia kata datang interview dulu. Itu yang keempat. Yang kelima tuan-tuan adalah yang terakhir, the ultimately mereka request duit in advance dengan pelbagai alasan. Sama ada itu processing fee, management fee, postcard fee, apa lagi, training fee ataupun kena beli software sebagainya. Sebagai pemburu kerja, anda langsung tak perlu bagi advance duit pun. That's for sure. Instead, syarikat yang akan bantu. Kalau kena install software, syarikat yang akan beli software tu. Syarikat akan sediakan laptop untuk design. Contoh, saya ada 3 designer dekat office, editor sekali lah. 3-3 kita bagi laptop ataupun PC. Bagi Mac satu, PC satu, laptop 51 satu. Gunalah syarikat punya. So software dalam tu dah ready dah. Okay. So itu 5 ciri syarikat scam, dan perkongsian Cik Pamin pun mengesahkan berdasarkan pengalaman peribadi, itu ada 2-3 ciri-ciri tersebut. So tuan-tuan, selamat memburu kerja dan hati-hati kalau ada datang yang bersifat scam ni. Okay, sebagai penutup tuan-tuan, sebagai teaser, jap. Ada soalan daripada Tuan Riza, Zairul Riza. Kalau nampak company tu macam fishy je, boleh ke kalau nak teruskan IV? Dia lagi kalau online je. Kalau tanya saya tuan-tuan, pertama sekali kita nak tahu benda basic je. Kalau kita nak pergi IV pun kita nak prepare syarikat ni pasal apa? Produk dia apa? Dia tentang industri apa? Sebab kita nak prepare untuk syarikat tu, kita nak tahu dia nak apa sebenarnya. Kedua, kita nak tahu job portfolio requirement. Sebab apa? Kita nak cakap supaya matching dengan syarikat. Itu benda asas sebenarnya. Jadi bila kita nak pergi interview tanpa benda asas tu, that's what we call not prepared for interview lah. So kalau rasa fishy, buat kajian tak jumpa, kalau tuan nak try juga, sila, tak ada masalah. Sebab no harm kan, pergi online. Tak membazir masa, tak membazir commute. Nak pergi travel sebagainya, tak bazir masa. So boleh je nak try sebab online je kan. Cuma hati-hatilah, itu je. Alright. Okay. Terima kasih Tuan Zairul Riza untuk soalan pada mention. That's all. Jap, saya ada soalan. Mohon dia beri peluang. Saya nak kongsi tentang sejarah kena scam. Ada sejarah kena scam. Sekejap Tuan Hairi. Ada Tuan Hairi ke kat sini? Saya dah add Tuan Hairi. Kalau boleh Tuan Hairi request. Okay, there you go. Jumpa dah Tuan Hairi. Okay, dan Hairi Ishak. Silakan Tuan Hairi ada kongsi bagi tahu kat PM saya ada pengalaman kena scam. Assalamualaikum Tuan.
Salam. Assalamualaikum. Silakan Tuan Hairi. Okay. Saya just nak cerita pengalaman saya tahun 2016 lah. Mungkin dah lama juga sebenarnya, tapi saya rasa valid lagi nak cerita lah. Okey. Sila. Okay. Cerita dia, masa tu saya baru habis diploma and tengah cari kerja lah untuk first job saya. And then saya iklan dekat Mudah masa tu. Masa tu saya tengok ada juga orang buat iklankan diri kita nak mencari kerja. And then saya dapat satu email dari seorang ni. Dia kata dia nak di-invite saya untuk interview. Tapi kat email dia macam tuan cerita tadi lah, dia tak ada apa-apa signature. Dia just bagi tahu interview dekat mana, and then dia call saya. Dia kata okay, interview yang paling fishy adalah interview dia dekat Times Square. Jumpa dekat sana, dia kata. Okay, saya pun masa tu mungkin tak ada apa-apa ilmu, tak syak apa-apa. Saya pun pergi je. And then pergilah. Sebab saya terima nak pergi sebab satunya first job saya. And then saya macam terkabur mata sebentar sebab dia offer gaji yang tak masuk akal bahasa tu. Macam fresh grad diploma waktu ni. Yes. Fresh grad diploma, dia offer gaji 3,000. Macam memang macam rasa wow, masyuk lah macam ni kan. Kerja baru fresh grad dah dapat 3,000. And then saya pun pergi interview tu. Masa sebelum deal tu, dalam 2 hari sebelum tu saya deal dengan diorang, tapi ada 2 orang person in charge dalam masa yang sama. Seorang lelaki dengan seorang perempuan. Okay, nak jadi cerita, yang perempuan tu manager dia, yang lelaki ni lebih kurang exact dia lah kononnya. Dan hari kejadian tu, saya pergi ke Times Square tu, jumpa dia. Saya jumpa dengan lelaki tu. Okay, saya ingat dia akan bawa saya pergi ke office dia, tapi rupanya dia bawa saya pergi ke satu kedai makan dekat dalam tu. And then dia minta saya call yang dia punya manager tu. Yang saya pelik, macam saya bila terfikir pelik juga sebenarnya, kenapa saya kena call pakai handphone saya, dia bukan dia yang call, sedangkan tu manager dia sendiri kan. Saya tak sedar masa tu. Saya tak sedar apa-apa, saya pun just call je. Saya call, and then manager ni dia nak cakap dengan dia punya exec ni. So saya bagilah, saya pass handset saya. And then exec dia ni keluar daripada kedai makan. Masa tu saya tak perasan dia keluar tu untuk pergi cari member dia ni ke apa. Tapi akhirnya saya kena tipu macam tu je. Dia lari bawa handset saya pergi macam tu je. Sumpah. Oi, dahsyat tu. Itulah. Tapi yang kelakarnya, orang yang scam saya ni adalah orang yang tua. Yang saya macam, saya nampak dia umur 40 something lah, 40 dah. Dah rambut pun dah berubah dah kan. And then saya memang sangat-sangat tak sangka lah benda ni jadi. Sebab yelah, kita macam datang harapan nak kerja, and then tiba-tiba kena scam macam tu je. Memang kelakar sangat lah saya rasa bila ingat balik. Dahsyat. Interview dekat Times Square, lepas tu email macam diberitahu sangat tak profesional ataupun tak digital signature. Ya. Waktu interview dia suruh call guna handphone kita, lepas tu dia bercakap dengan manager dia. Lepas tu bawa lagi handphone. Oh, ini first time saya dengar bawa lagi handphone ni. Selama ni tapau duit je. Tapi tuan kan, saya ada minta tolong dekat staff kedai makan tu lah, sebab saya nak call member saya yang paling dekat situ. And then dia kata minggu sebelum tu orang dekat kedai sebelah pun ada kena juga kes yang sama, bawa lari kes yang sama. So, masa tu memang sedikit tu memang ada lah masa 2016 tu. Saya tak silap saya. Faham. Ada sedikit macam tu. Baik, ini pengalaman menarik untuk makluman tuan-tuan cik puan. Kisah Tuan Hairi ni berlaku 2016 lagi kan? Ya, 2016. Tu dia, 5 tahun dulu dah ada scammer gila macam ni. Aduh. Dengar pun sakit hati kan? Itulah yang memikul beban tu lagi sakit. Lepas tu apa berlaku? Report polis ke macam mana? Saya terus buat report polis lah. And then balik tu macam biasa mak saya mesti marah, semua pergi caya semua. And then baru saya dapat tahu yang memang ada sedikit benda tu lah. Baru tahu lah, lepas dah kena kita baru tahu.
Faham. Apa yang tuan perasan kalau bila tuan tengok balik, apa yang tuan rasa, oh ini dah ada sign-sign scammer ni? Apa sign-sign dia tu? Okay, obviously dia punya email lah. Email dia sangat simple, and then saya ada buat research juga. Bila saya cari company background tak ada. Maybe dalam satu hal saya fikir dalam kepala saya adalah dia kata company dia baru form. So saya macam okay, company baru mungkin tak ada lagi lah kot kan apa-apa dalam Google. Saya pun okay lah, tak apalah, saya try je pergi. And then obviously interview dekat tempat kedai makan, dia macam interview for account executive kan, contoh. Tapi macam tak masuk akalnya, gaji tinggi, and then kenapa tak pergi ke company, kenapa kena pergi dekat luar. Faham. Itu yang paling saya macam bila fikir balik, itulah kesilapan dia. Okay. Menarik pengalaman yang sangat, saya kira sangat mematangkan tuan Betul. Dan jadi pengajaran untuk kita bersama lah, sama-sama kita berhati-hati. Baik, terima kasih Tuan Hairi for the sharing. Terima kasih kerana sudi PM. Saya tak perasan mula bila Tuan PM tu baru perasan. Tak apa. Alright, thank you very much. Dan untuk makluman Tuan Cik Puan, saya urai sikit untuk Tuan Hairi. Ada syarikat yang menjalankan interview dekat restoran, kedai, lobby hotel, site sebagainya. Tetapi kita kena perasan, environment sepatutnya kondusif untuk sesi interview. Bukan orang ramai lalu lalang bising order makan tak. Biasanya dia akan ajak tempat Starbucks ataupun lobby hotel, ataupun contoh dengan izin saya dapat tahu ada syarikat TM, Telekom, bahagian marketing dia ajak interview dekat ada kafe dia, ada level berapa tak lupa dah, 17 ke apa. Dia ajak interview kat situ. Tapi suasana tu kondusif, tak bising orang sikit. So dia lebih sesuai untuk interview lah. So untuk maklumat, ada juga yang ajak ke kedai makan tapi usually suasana dia kondusif. Okay, baik, terima kasih Tuan Hairi. Kita ada satu lagi speaker yang sudi berkongsi malam ini, Cik Puan Amira Suraya. Silakan Cik Puan. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Saya sebenarnya ada soalan. Macam mana kalau kita kena scam dengan company yang kita kerja sekarang? Contohnya, our boss, kita punya boss, dia ada bagi tahu kita, kata kita kena attend training dekat satu tempat ni untuk our career development lah. So related dengan job scope kita. So of course dengan request from our boss, of course kita pergi. And then after kita pergi tu, dia ada certain of fees yang company akan bayar untuk training tu kan. So balik daripada training tu, so after 1 week, HR panggil. HR kata, okay, since you dah attend training, so dia suruh sign contract agreement untuk kerja selama 2 tahun. So kalau kita tak sign, kita punya employment kita akan terbatal. Macam tu. Kalau kita sign, kita akan extend another contract. Itulah. So apa patut kita buat? Itulah soalan saya. Macam mana kalau kita kena scam dengan company kita kerja sekarang? Baik, menarik Tuan Cik Fan. Saya tak berani ni kata kena scam ni mungkin, I'm not sure how to describe the situation, tapi it's not healthy pertama. Dengan izin Tuan di syarikat saya sendiri pun, apabila kita dihantar training yang kos dia 2-3 ribu, 4 ribu sekalipun, syarikat akan warning ataupun bagi peringatan, discussion dulu. Kami nak hantar you pergi training sebab sebagai trainer you perlukan training ni begini. And with this amount lah. And then bila pergi amount ni, kita akan ikat kontrak untuk 2 tahun ataupun setahun ataupun 3 tahun, because kita dah support you begini. So dia nak secure kita lah sebab dia dah invest atas kita. Jadi mestilah dia nak pegang kita supaya at least balik modal, balik ROI, return of investment. Itu standard. Namun sepatutnya berlaku diskusi dan benda tu ada sign properly lah, dimaklumkan. Dan apa berlaku situasi Cik Puan Amira adalah tak dimaklumkan apa-apa pun, tiba-tiba 2 kata pilih. Berhenti ataupun sign dan kena ikat 2 tahun. Now, bahagian ni saya tak boleh nak komen panjang. Saya tahu benda ni salah, but how to proceed with cautious ataupun undang-undang ni, saya rasa better Cik Puan Amira rujuk JTK kot. This one I'm very sorry Cik Puan Amira, yang saya tahu it is not right, the situation is not right, but
untuk saya bagi komen, saya rasa ini di luar saya punya kepakaran lah. Saya kena minta maaf yang tu. Okey, tak apa. Terima kasih Okay. Tuan. Terima kasih juga, kes yang menarik. JTK Cik Puan, tahu JTK kan, Jabatan Tenaga ataupun Jabatan Buruh lah bahasa mudah dia. Just request for advice je dulu. Tak perlu nak report apa-apa, advice je. Mereka akan tanya situasi lah. Tak perlu bagi butiran individu ataupun tak perlu bagi butiran apa-apa pun. Memang selamat dan rahsia lah, itu je. Okay, sebab Setuju. sekarang Setuju. punya apa tu requirement untuk kan, bukan sekarang punya requirement, sekarang punya condition dengan pandemik memang susah nak cari kerja. So sekarang ni syarikat dia orang ambil opportunity macam tu. Dia orang ikat pekerja dengan macam tu, and then dia orang akan hantar at times training tu bukannya outdoor pun, bukannya kat luar pun. Kadang Zoom meeting je punya training. Tapi dia orang ambil opportunity dengan ikat pekerja macam tu. Itulah dia. Faham. Okay. Sama sekali saya bersimpati dengan keadaan Cik Puan, but I would suggest for you to advise lah. Kalau ada dah dapat advice Cik Puan, kalau Cik Puan dapat selesaikan dengan harmoni ke sebagainya, boleh kongsi balik kepada saya untuk saya update pada audien ataupun kita jadikan dia sebagai case study untuk kita sama-sama fahamlah, just in case for everyone to get ready kalau ada situasi begini. Okay, actually this one is not related to saya punya situasi lah. It's my colleague. Dia dalam keadaan tersepit sebenarnya. So dia minta saya punya advice. So of course saya pun suggest macam Tuan Nick yang advice tadi. Jumpa JTK kan. Sebab dia pun tersepit. Dia ada family. Tu yang dia pula, HR pula bagi within short period of time untuk make it decision. Tu dia. Okay, tak apa. Terima kasih. Terima kasih, Hui. Cik Amira, boleh tanya sikit? Company tu company SME ke atau company besar ke, macam mana ya? Dia it's not SME sangat. Dia besar juga tapi dia local company. Berapa staff? More than 1,000. So more dia than 1,000? Oh, besar tu. Saya rasa yang besar sebab dia teruskan, tak apa. So yang tu lah dia. Okay. Setahu saya kalau untuk bond pekerja atas training ni, selalunya satu ini berdasarkan pengalaman kerja saya, di mana satu course tu melebihi certain amount, the training value tu melebihi certain amount. Kedua, benda tu mesti dapat a few level of approval lah. Maksudnya apa justificate first kena ada justification juga kenapa training tu penting untuk kaki tangan tu. Kedua, perlu mendapatkan level approval daripada beberapa level of management, bukan HR saja semata-mata lah. Means that your boss pun kena agree, yes, you need this kind of training so that you can enhance further in doing your job, dan dapat approval head of department ke, and then followed by head of sector ke. There ada few level lah before dibawa ke HR untuk ke approval. And then selalunya bondage tu is between, ada yang 3 bulan, yang paling pendek 3 bulan. Tapi again tengok value courses tu, paling lama dia bond 5 tahun. Dan kena ada agreement di mana staff aware yang dia go to this ni company taja, but in the same time after they complete the course dia tak boleh pergi mana-mana, means that they are bonded. Satu. Lepas tu kedua, staff ada pilihan untuk decline kalau dia tak nak go to that course. Di mana dia tak boleh di-force upon, di mana okay, I want you to go to this course, tapi lepas tu you bonded 2 tahun dengan kita orang. Sepatutnya tak boleh macam tu lah. Dia macam force juga, saya nampak di situ. Dan bila force, ada unsur-unsur mengambil kesempatan lah di situ. So saya rasa macam nasihat Cik Nick Ahmad tadi, bawakan ke Jabatan JTK, bawakan ke Jabatan Buruh JTK untuk minta
pandangan dahulu kalau betul ni breach the apa tu, dari segi undang-undang dia dah breach hak-hak kaki tangan tu sebagai pekerja, dan boleh bawa further lah untuk dapatkan nasihat lanjut untuk langkah-langkah yang perlu diambil seterusnya. Okey. Terima kasih. Terima kasih Cik Min. Alright, terima kasih Cik Pamin. Cik Pamin untuk makluman tentang Cik Pan adalah HR practitioner sekarang. Alright. So itu adalah berdasarkan pengalaman Cik Pamin sendirilah. Baik, thank you Cik Puan Amira. Hopefully your friends strong doing throughout this process lah untuk berurusan dengan baik dan moga dipermudahkan urusan. Terima kasih kepada speaker sekalian. Alright, kita ada lebih kurang dalam 6 minit lagi. Kalau ada tambahan-tambahan persoalan ataupun kita akan berakhir. Alright, for now dalam mention dan inbox saya pun dah tak ada. Okay, let me double check. Okay, saya tak ada terima apa-apa. Baik, sebagai penutup tuan-tuan, untuk esok kita macam biasa ada, cuma untuk esok macam saya bagi tahu, saya bagi advance sikit. Topik esok tuan-tuan Cik Puan adalah nak lompat ke nak lawyer. Alright. Nak lompat ke nak lawyer. So hopefully kita boleh sebarkan, nanti saya buat create space terus supaya lebih awal untuk kita kongsi pada rakan-rakan yang lain. Alright. Penutup kita terima seorang lagi speaker yang ingin berkongsi, Tuan Amirul. Silakan Tuan Amirul. Hello, Assalamualaikum Cik Nik. Salam. Mantap hari ni masuk lambat sikit pula. So ada macam terlepas sikit lah poin-poin kat depan, tapi dah dengar recap tadi okey lah. Cuma saya nak kongsi satu pengalaman. Senang bagi kerja tu. Kat situ dah ada mula rasa ragu-ragu sikit. Tapi tak apa. Katanya akan bagi jawapan dalam masa 2 atau 3 hari. Kebetulan 2-3 hari selepas tu memang alhamdulillah dapatlah kerja tu. Interview hari Rabu, hari Jumaat keputusan, dia suruh masuk Isnin kerja. Kita pun datanglah hari Isnin tu dengan pakaian semat apa semua kan. Sebab dapat kerja lah katanya. Saya berdua dengan kawan saya, dua-dua dapat. Okey, hari pertama kami ditempatkan dalam satu bilik mesyuarat dan maka bermulalah briefing daripada katanya ketua jabatan macam itulah, bukan ketua jabatan, macam team leader macam tu. Team leader. Okey, team leader ni pun terangkanlah apa sebenarnya job scope kita orang. Jadi job scope kita orang ni katanya kita perlu rekrut pelajar yang lepasan diploma ataupun lepasan SPM untuk masuk ke universiti kolej swasta tersebut. Lepas tu okeylah, saya pun okey je lah benda macam tu kan. Tapi bila kita tanya dari segi macam gaji, gaji pula pelik. Ada 2 tawaran katanya. Pertama, nak ambil gaji basic ataupun commission saja. Kalau basic 3,000 tapi kena pastikan dapat 10. Kita orang habis briefing tu kami minta offer letter lah, sebab bagi saya benda tu yang paling penting. Sebelum dapat tu, maksudnya bila keputusan tu keluar hari Jumaat, memang kami minta dah offer letter, kami nak tengok apa semua sebelum kami datang. Tapi dia macam refuse. Okey, tak apalah, kita pun datang hari Senin tu, kita tanya lagi sekali, minta offer letter sebagainya, tak ada hitam putih. Jadi hari tu lepas waktu lunch tu memang saya cakap dengan dia, saya minta maaf, saya rasa saya tak boleh terima jawatan ni sebab tak ada offer letter dan sebagainya. Saya dan kawan saya decide untuk keluar daripada tempat kerja tu. Itulah pengalaman saya. Saya tak pasti sama ada dia adalah scam atau tak, tapi macam tu je lah dia berakhir. Itulah pengalaman yang saya nak kongsikan. Macam mana Cik Nik? Dia scam ke tak? Okey. Baik. Menarik sekali pengalaman Tuan Amirul.
Pengawal Miro ni dia bukan berhenti kat interview, dia dah masuk kerja dah. Lapor diri dah first day. Namun berhenti first day juga untuk waktu tengah hari tu. Okay. Alright. Untuk situasi Tuan Amiro ni, saya tak berani nak kata dia 100% scam. Dia adalah solid job tetapi dia sangat misleading. Macam kes insurans tadilah. Rekruter ataupun yang bersifat jualan ataupun bersifat ambil orang ni, rekruter, ejen insurans, dia akan rebrand nama dari rekruter yang bila diiklankan kerja secara betul, susah orang nak buat kerja tu. So dia terpaksa guna-guna teknik macam tu. Alright, harap membantu Tuan Miro. That is my point of view lah. Tak berani nak kata 100 scam juga tu. Okay. Thank you very much Tuan Amirul. Itu satu lagi perkongsian yang menarik berlaku dalam market sekarang tuan-tuan. Macam saya sebut, bila benda tu banyak demand, adalah orang yang berona. Right? So we need to take precaution. Adalah ground rule yang perlu kita perhatikan. Baik, terima kasih speaker sekalian, Cik Puan Min, Cik Puan Amira, Cik Puan Hairi tadi dan juga Tuan Amirul, Cik Puan Amira Suraya, kes pergi training tiba-tiba kena ikat ataupun berhenti kerja. Tuan Amirul adalah kes jadi rekruter tu, masuk first day bagi tahu kena rekrut orang, package gaji pula 2, commission base 100% ataupun 3,000. 3,000 tu wajib rekrut 10 orang. Tak cukup 10 tak dapat langsung 3,000. Dan Tuan Hairi tadi kesnya adalah pada 2016 lagi. Kena tiau handphone. Interview dekat pavilion ke mana? Dekat mall, masuk kedai, lepas tu dia kata tolong call manager guna handphone kita. Lepas tu dia guna handphone kita nak bercakap, dia keluar, lepas tu tak balik-balik lah. So itu kisah-kisah dikongsikan oleh speaker kita tuan-tuan Cik Puan. Thank you very much for experience. Ia sangat membuka mata saya sendiri dan saya pasti sangat membuka mata pada pendengar-pendengar sekalian lah. Baik, wallahualam itu saja tuan-tuan. Sebagai penutup, saya kira saya kena bagi tahu sesiapa nak belajar dengan saya secara khusus, secara intensif, kami buka kelas Job Search Masterclass yang kelima. Esok kami lancarkan dia pendaftaran early bird. Harga dia 150 tuan-tuan, early bird jimat separuh 80 sahaja. Esok pukul 10 pagi. Kalau nak cari boleh cari Job Search Masterclass by KDQ. Nak tahu saya buat apa tuan-tuan? Saya buat 5 sesi webinar sejam setengah cover A to Z teknik-teknik lengkap nak buru kerja. Saya bagi 15 template dokumen. Kenapa saya bagi template? Sebab saya dah ajar tuan-tuan. Kemudian ada 1 bulan support group. Benda ni ada recording kat YouTube selama sebulan. Alright. Tell me apa lagi alasan yang anda tak nak cari kerja dan bagi tahu saya apa alasan yang anda susah cari kerja. Saya akan selesaikan dia dalam kelas Job Search Masterclass. Setakat ni kita dah ada 4 batch dan sekian kami buat batch yang kelima lah sebab dilaksanakan lockdown lagi sekali. Okay. Job Search Masterclass ni tuan-tuan di-endorse oleh Talent Corp, HRDF, KSM, Kementerian Sumber Manusia. So we are the only kelas buru kerja yang diiktiraf lah oleh kementerian ataupun badan agensi kerajaan. That's all saya nak kongsi, akan dilancarkan esok lah. Siapa berminat boleh ambil opportunity ni. If you like to know more, boleh visit website kami, semua dah ada lah. Wallahualam, thank you very much. Kita jumpa esok pukul 9 dan hari-hari akan datang. Hari ni hari ke-8, kita ada total 14 hari untuk space di Twitter. Alright, thank you very much. Selamat malam. Assalamualaikum.